اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Hidayatus Sibyan, muka surat 17, baris yang ke-8 daripada atas. Surat 17 baris ke-8 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Padahal berbetulan segala hujung anak jarinya yang lain daripada ibu tangannya dengan cuping telinganya yang sebelah atas. Padahal berbetulan. Kalau Rumi tu ada koma tak sebelum tu? Tak ada tau. Jadi macam tengah hayat kita baca ni. Tapi permulaan yang kita baca hari ni berbetulan. Ambil molek kitab tu. Lepas saya tekan dah tu. Padahal berbetulan segala hujung anak jarinya, segala hujung anak jari ni yang lain daripada ibu tangannya. Berbetulan segala hujung anak jari ni berbetulan dengan tu. Dengan tu takluk pada berbetulan dengan cuping telinganya yang sebelah atas. Berbetulan dengan cuping telinganya yang sebelah atas. Ini segala hujung anak jari yang lain daripada ibu tangan. Adapun ibu tangan berbetulan cuping telinga sebelah bawah. Adapun ibu jari tangan berbetulan dengan cuping telinga yang sebelah bawah. Apa makna berbetulan dulu nak tanya? Dapat saya dia macam lebih kurang lah berbetulan. Dah berbetulan, kenapa dapat nak pergi ke telinga mana? Dia berbetulan, bukan kemudian minggu lepas saya sudah bicara berkaitan dengan sunat yang asing. Sunat dengan sunnatul mustaqillah, sunat yang asing berkaitan dengan kedudukan tangan. Yang pertama disunatkan terbuka. Yang kedua disunatkan jari cerai yang sedikit, jangan cerai yang banyak. Yang ketiga disunatkan jari saat ni imalah, condong ke hadapan. Cuba buat saat ni. Boleh condong ke hadapan jari. Bukan payah dah, memang tak boleh buat. Bukan payah. Bukan payah dah. Itu condong ke belakang. Nak condong ke depan. Jadi nak pergi ke
telinga tadi tu rosak banyak perkara. Tak ada. Tu pun hawa-hawa tu. Ini masuk bertulang lah. Sekarang ni apa makna berbetulang? Hazwa bahasa Arab. Berbetulang ni separas sahaja. Separas. Tak ada semua hidup gini kecupin telinga. Berbetulang. Tu tadi saya sebut tadi ni. Ayat kitab ni kita baca hari ni ayat kitab yang kita mulanya padahal berbetulang. Ni ayat kitab. Ambil molek. Padahal berbetulang. Apa makna berbetulang? Nak cerita telinga. Salah sangat-sangat. Sebab apa? Sebab sunat hai'ah yang lain hilang. Sekarang tangan buka. Jangan awak ngokor. Kemudian ngadak kiblat. Kalau saya sebut ngelepasnya, ni siapa gini pun ada. Ini bukan menghadap kiblat, ini menghadap utara selatan. Menghadap kiblat. Perut, tapak tangan, perut, segala jari tangan menghadap kiblat. Kemudian sunat imalah condong ke hadapan sedikit. Kemudian bahawa hari ni kita nak bicara setakat mana tinggi rendah ni. Ni buat macam tinggi rendah. Kadang-kadang ni orang perempuan hok belajar salah faham. Dia tangan duduk dalam baju semayang kan. Dia takbir Allah. Gitu noh. Ni nak pegang ni, nak ujung ni, nak pegang ni ujung ibu jari ke cuma gini. Apa benda semua dia buat tu? Tangan duduk dalam perempuan. Ya Allah ni, duduk tangan. Berapa sunat hai'ah ditinggalkan? Kerana salah faham. Berbetulan dengan makna sentuh. Padahal berbetulan separas, seiring, setentang. Hazwa muqabil. Dalam hadis Nabi, hazwa muqabil. Hazwa mankibaihi. Tadi saya bicara tu. Hazwa mankibaihi. Jadi panjang bicara ni. Kita kena ambil satu. Kita bicara satu-satu. Berkaitan dengan tinggi rendah. Angkat tangan tu. Sekarang kita bicara terdahulunya angkat tangan bersamaan dengan Allahu Akbar. Ini mazhab Syafi'i kita. Ini mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. Ada pun mazhab Hanafi Maliki, dia angkat dulu takbirnya belum, kena barulah Allahu Akbar. Ada pun mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, bersamaan Allahu Akbar dengan angkat tangan. Tu. Kemudian Allahu Akbar, bar ngam-ngam tangan berada di bawah dada. Itu bilakah bermulanya angkat tangan sampai ke letak tangan di bawah dada. Dia angkat tangan bersamaan dengan permulaan Allahu Akbar, takbiratul ihram. Kemudian hak mengelepasnya keadaan tangan menguning, barulah kita masuk kepada tangan tu angkat separas mana, setinggi mana. Jadi tangan itu bisa melepasnya dalam keadaan menghadap kiblat, kemudian condong ke hadapan sedikit. Nak condong ke hadapan sedikit. Condong ke hadapan sedikit. Kemudian angkat tu tinggi mana. Sekarang nak bicara angkat tu tinggi mana. Sekarang dalam kitab saya mengulepas panjanglah bicara berkaitan dengan kedudukan jari ini. Jari ni dia renggang yang sedikit, jangan rapat. Jadi ketika takbir angkat tangan, ketika rukuk tidak angkat tangan, ketika bangkit tasyahud angkat tangan, jari cerai yang sedikit. Ketika rukuk tangan letak atas pelutut, cerai yang sedikit, jangan cerai yang banyak.
Tangan ketika bubuh atas lantai, ketika sujud, jari tangannya rapat, bukan cerai, rapat. Ketika letak tangan atas lantai ketika sujud, dan tangan ni pula membetuli dua bahu. Ni saya sebut dalam lepas. Tangan berbetulan dengan dua bahu. Apa makna? Tangan sentuh dengan bahu. Berbetulan. Tu kata separah seiring. Kemudian ketika duduk antara sujud, tangan disunatkan letak di hujung peha, yang mana kepala lutut dengan jari ni ni sama. Saya sebut lepas terkena buh pembaris di hadapan, takut terlebih. Tuak gurau je, ngam-ngam. Kemudian masa buah atas peha tu, sebagaimana pada masa sujud, jari rapat. Jari rapat. Pada masa sujud, jari rapat. Pada masa duduk antara dua sujud, jari rapat juga. Jari cerai sedikit masa takbir. Pada masa letak, pada masa rokok, letak tangan ke atas kepala lutut masa rokok, cerai yang sedikit. Pada masa sujud, tangan buat atas lantai, jari rapat. Ketika duduk antara sujud, tangan bubuh di hujung peha, di berbetulan ke kepala lutut tu, jari rapat. Itu sunat hai'ah di dalam sembahyang. Ni saya sebut lepas ni. Inilah kita nak latih ajar anak kita dan latih anak kita semayang. Bukan pada masa solat berjemaah buat anak di tepi dengan alasan nak latih. Dah. Ajar dan latih secara teori dan praktikal. Bukan anak kita tengok kita semayang. Tengok benda pok semayang, pok pun tak belajar semayang. Turut orang je. Dia suruh anak dia turut dia. Jadi sama-sama dah jadi . Dia semayang, turut orang. Dia suruh anak dia sebelah, latih ikut dia kata. Anak tengah semayang ikut dia macam mana? Kan anak dia tengok ke pok semayang pun ilmu tak pernah ada. Konong-konong lah anak belum balik, masuk soft sekali dengan orang balik, alasan anak di sebelah nak latih. Tu bukan, tak kena latihan gitu. Ni bulan Ramadan, dia berkelahi orang. Sampai ke ada satu tu buat tempat untuk budak bermain-main dalam masjid. Ada sampai pekat begitu. Dia buat tempat permainan untuk budak-budak dalam masjid. Bayangkan kalau duit tu duit sendiri tak apa. Macam mana kalau duit tu duit infak orang ramai untuk buat masjid, kita buat permainan pula untuk budak-budak dalam masjid. Sekarang ni kalau duit sendiri, kira kok lain pula. Kalau duit infak orang ramai untuk masjid, digebuat pula taman permainan untuk budak-budak dalam masjid, nak kira macam mana tu? Dengan derma orang untuk masjid, digebuat taman permainan kepada kanak-kanak dalam masjid. Ada ke sunnah Nabi seumpama tu buat taman permainan dalam masjid? Ni kena tumulek ni. Jadi buat taman permainan dalam masjid, dia kena ajar belaka. Budak pasal dia lah bermain-main, betul lah. Tapi macam mana budak-budak dalam bilik darjah? Macam mana budak-budak bilik darjah? Kenapa? Maknanya duduk diam je. Kenapa tak kata, cikgu budak-budak bermain-main lah budak-budak. Dan masa cikgu mengajar bilik darjah, budak bermain-main lah budak-budak. Dalam bilik darjah comel titik terkening duduk. Pandai pula. Dalam bilik darjah pandai. Dan masjid, budak-budak. Kita nak dengar keriuhan suara budak-budak dalam masjid. Allah kata. Masa mana budak-budak di sekolah bermain-main? Pada masa hak jasmani tak ke apa? Ada hak sukan tu main-main kan lah. Dah kelas molek duduk dalam kelas, dalam sekolah pun pandai. Masuk pustaka. Masuk pustaka. Budak bising. Petugas pustaka. Budak-budak bermain-main. Kata gitu. Pustaka bawa anak-anak. Cuba suruh anak-anak bising. Mari petugas pustaka marah. Kita marah kepada petugas.
Budak-budak memang kerja dia main-main. Apa tu kapsa kata macam mana? Nak bermain-main, keluar. Sama ke dalam masjid. Tu bilik darjah, bilik pustaka. Ada peraturan dia. Dan masjid tempat bermain-main pula dengan alasan budak-budak. Apa pun dia pulak sekarang ni. Nak latih tak kena tempat. Nak kita ni budak-budak ni kita tolak ansur. Tolak ansur ni tolak ansur. Dia dua tu kan, tolak ansur. Ni orang apa ni? Kalau sebelah je kan dia tolak ansur. Maknanya kita latih molek dia. Nampak kita slow sikit. Lepas tu kita pun tu balik. Tu tolak ansur. Tapi adab kena jaga. Budak yang umur berapa? Budak nak masuk masjid, budak yang boleh tolak ansur dengan dia. Kalau budak-budak yang belum memayih nak tolak ansur macam mana? Oh, dia ngamuk dengan kita kena ke dia. Dah dia ngamuk. Budak nak tolak ansur macam mana dia belum lagi memayih? Ni tukar-tukar ceramah agama jadi gitu. Buat mudah. Ba'dak masjid. Jadi semuanya ada kena ajar, kena latih. Ni buat gini, tangan duduk gini. Ni. Sebab apa? Sahabat cerita belaka. Macam mana kelakuan solat Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun hadis terkadang berbeza pandangan lah. Hadis ni sahabat ni kata begini, sahabat ni kata begini. Kita pergi kepada tinggi rendah angkat tangan. Tinggi rendah angkat tangan. Dia ada berbeza di kalangan ulama-ulama dengan hadis yang sahabat menceritakan tak sama. Jadi sebelum saya nak pergi panjang, dalam kitab Hidayatus Sibyang ni, berbetulan padahal berbetulan segala hujung. Saya nak baca pun payah tu sebab dia je dengan alif. Jadi ujung. Ujung. Rumi tulis hujung. Hujung. Kalau hak Jawi ni, hak Jawi lama lah sikit ni. Dia bukan dengan dengan alif. Dengan hamzah. Ujung jadi. Jadi saya nak baca ujung, orang dengar pelik pula. Baca hujung tak betul dengan tulisan kita. Tulisan kita ada ujung. Padahal berbetulan segala hujung anak jari. Anak jari. Yang lain daripada ibu tangannya. Tak masuk ni. Berbetulan dengan cuping telinganya sebelah atas. Ni. Lepas tu ibu jari. Adapun ibu jari berbetulan cuping telinga sebelah bawah. Hujung jari berbetulan cuping telinga sebelah atas. Ibu jari berbetulan dengan cuping telinga sebelah bawah. Tapi kita tidak sebut. Dia hanya sebut berbetulan hujung jari. Hujung jari ni selain daripada ibu. Baik ibu duduk bawah kan. Ni. Sekarang hak jari yang lain ni separah lah kita kata. Walaupun ada panjang pendek. Tapi kalau ibu jari ni bawah sangat. Jadi sekarang ni hujung jari berbetulan dengan cuping telinga belah atas ni selain daripada ibu. Adapun ibu ni berbetulan dengan cuping telinga sebelah bawah. Ada tambah satu lagi. Bang. Hak dalam kitab kita ni berbetulan dengan telinga lah, kita letak mudah cerita. Berbetulan dengan telinga. Hujung jari dengan cuping telinga belah atas, ibu jari dengan cuping telinga belah bawah. Mana kita nak pendek cakap, berbetulan dengan telinga. Betulan dengan telinga ni, hak dalam kitab Hidayatus Sibyang ni, ini pandangan daif. Ini pandangan daif dalam mazhab Syafi'i. Ini pandangan daif dalam mazhab Syafi'i. Sama dengan dalam kitab Hidayatus Salikin. Sama dengan kitab Hidayatus Salikin. Ada ni? Kita bicara kitab dahulu. Sekarang kitab Hidayatus Salikin berbetulan telinga sama dengan pandangan mazhab Hanafi. Adapun pandangan dalam mazhab Syafi'i, pandangan muktamad,
pandangan dalam mazhab Syafi'i pandangan yang muktamad. Jelas dalam kitab Iqna' dan juga kitab-kitab yang lain. Ada kitab Iqna' dan juga kitab-kitab yang lain. Ini saya baca dalam kitab Iqna' dulu. Kitab Iqna' ni orang Sanawi belajar. Sanawi semazah. Dia belajar kitab Iqna' pekoh. Wa yusannu, dan disunatkan raf'u yadaihi, akan mengangkat dua tangan fit takbiratul ihram, ketika takbiratul ihram, bil ijma' ulama, mustaqbilan bikaffaihi al-qiblata, hal keadaan menghadap dengan tapak tangan ni kepada kiblah, mumilan atrafa asabihima nahwaha, hal keadaan condong hujung jari kepada arah kiblat, mufarriqan asabi'ahuma tafriqan wasata, hal keadaan bercerai segala jari-jari dua tangan ni cerai yang sedikit, kashifan lahuma, hal keadaan buka, ayat tendaknya wa yarfa'uhuma, dan mengangkat ia akan keduanya, akan kedua tangan, muqabila mankibaihi. Ni kita baca dalam mazhab Syafi'i. Muqabilan mankibaihi, membetuli dua bahu. Bukan telinga. Membetuli dua bahu. Ini mazhab Syafi'i. Membetuli dua bahu. Bukan membetuli telinga. Bukan tanya. Nanti dulu kita ambil kitab ni dulu. Muqabilan mankibaihi, muqabil wa yarfa'uhuma, muqabilu mankibaihi, membetuli dua bahu. Mana hadis dalam mazhab Syafi'i pakai? Li hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kerana hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, annahu sallallahu alaihi wasallam, bahawa sesungguhnya Nabi SAW kana yarfa'u yadaihi hazwa mankibaihi izaftataha salah. Ni hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, hadis riwayat Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kana yarfa'u yadaihi hazwa mankibaihi izaftataha salah, adalah Nabi SAW sentiasa mengangkat kedua tangannya hazwa mankibaihi. Ni hadis, membetuli dua bahu izaftataha salah, apabila Nabi memulai solat, membetuli bahu. Hak ni hak dalil pekoh mazhab Syafi'i. Timbul mana pula telinga ni? Qala an-Nawawi fi syarhi Muslim, berkata daripada syarah Muslim, hadis Ibnu Umar tadi, hadis ada dalam sahih Muslim. Makna hazwa mankibaihi, apakah makna membetuli dua bahu? Makna membetuli dua bahu ni hak Imam Nawawi. Apa makna dia? Antuhaziya atrafu asabihi a'la uzunaihi wa ibhamahu syahmatai uzunaihi wa rahatahu mankibaihi. Ni panjang dalam hadis sebut hazwa mankibaihi, membetuli dua bahu. Kata Imam Nawawi rahimahullah, dan inilah pandangan muktamad dalam mazhab Syafi'i, Imam Nawawi ni, makna membetuli bahu ialah membetuli oleh segala hujung anak jarinya akan cuping telinga sebelah atas, dan dua ibu tangannya akan cuping telinga bawah, dan membetuli dua tapak tangan akan dua bahu. Dibagi tiga. Hak ni hak Imam Nawawi ni. Tapi kena ingat, Imam Nawawi sendiri pun diambil dalil hak hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Hadis ni hak dipakai oleh Imam Syafi'i rahimahullah, membetuli dua bahu. Kemudian apa makna membetuli dua bahu? Hak Imam Syafi'i sendiri tidak ada, telinga tidak ada, hanya membetuli dua bahu.
Hak tu hak Imam Syafi'i sendiri. Imam Syafi'i dalam kitab Imam Syafi'i dalam kitab menyatakan bahawa angkat dua tangan adalah membetuli dua bahu. Hak itu Imam Syafi'i, betul-betul membetuli dua bahu. Dia nak panggil membetuli ni dia kepada hujung jari. Bila membetuli dua bahu, maka hujung jari membetuli dua bahu. Ni rendah. Ini hak membetuli dua bahu sungguh. Dan inilah hak Imam Syafi'i. Dalil hazwa mankibahi hadis Ibnu Umar. Tapi Imam Nawawi, makna membetuli bahu hak Imam Syafi'i yang berdasarkan pada hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dengan makna hujung jari membetuli telinga belah atas, ibu jari membetuli cuping telinga belah bawah, dan tapak tangan membetuli dua bahu. Jadi kenapa pula Imam Nawawi ni jadi tambah dengan telinga? Walaha hadis hazwa mankibahi. Sebab hadis ni ada dua riwayat. Hadis ada dua riwayat. Ada sahabat yang menceritakan membetuli bahu. Mana apa hadis tadi? Hadis Ibnu Umar membetuli bahu. Hadis riwayat oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah membetuli bahu. Hadis riwayat oleh Abu Hurairah membetuli bahu. Hadis riwayat oleh Abu Humaid membetuli dua bahu. Tapi ada sahabat yang lain meriwayatkan. Mana? Wa'id bin Hijir, Malik bin Huwairith, Barra bin Azib, Anas bin Malik meriwayatkan bahawa Nabi mengangkat tangan membetuli telinga. Tu. Itu riwayat lain pula. Pada ni sekarang dalam mazhab Syafi'i pakai hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma sama dengan hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah, diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Abu Humaid radhiyallahu anhu membetuli bahu. Ini dalil dalam mazhab Syafi'i. Tetapi sahabat lain menceritakan bahawa Nabi mengangkat tangan membetuli telinga. Maka Imam Nawawi dia jenis himpun. Yang mana jenis himpun. Jadi apabila hadis yang dipakai oleh Imam Syafi'i dalam kitab Imam Syafi'i sendiri, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma hazwa mankibahi membetuli bahu, tapi sahabat lain cerita membetuli telinga, maka Imam Nawawi ni dihimpun. Jadi makna apa membetuli bahu? Maknanya tapak membetuli bahu, jari membetuli telinga. Dia ke situ. Pandai ni. Tapi jangan lupa, bahu jangan lupa, itu hadis dia. Jadi kalau tinggi sangat hanya membetuli telinga, rendah sangat hanya membetuli bahu. Dia ambil tengah, angkat tengah, jari membetuli telinga, tapak membetuli bahu. Itu hak Imam Nawawi. Ni sekarang ni sebut dah lepas kan. Hak mari sini minta maaf, buang tu dulu. Tak ada tu, tak ada. Hak duduk main sini, duduk gesek sini, duduk gahar cumi telinga, minta maaf, tak ada. Sebab saya tekan dah, tapak tangan, perut jari tangan betul-betul menghadap kiblah dan condong ke hadapan sedikit. Kalau main cuping telinga ni, Allah, banyak benda yang punah. Tak ada. Tambah pula fiqh mazhab Syafi'i hadis daripada Ibnu Umar membetuli dua bahu. Mana membetuli dua bahu duk pegang telinga ni? Mana membetuli dua bahu? Mana membetuli dua bahu? Pegang cuping telinga ni, ada hak ibu jari gesek bawah, ada hak ujung jari pegang atas. Sekarang ni hadis membetuli bahu nak letak mana? Buat gini, macam mana membetuli dua bahu? Siku membetuli dua bahu ke mana? Minta maaf. Tu bukan. Sekarang dalil fiqh mazhab Syafi'i membetuli bahu. Tapi ada sahabat menceritakan Nabi angkat tangan membetuli telinga. Membetuli bahu ni rendah sangat, membetuli telinga tinggi sangat. Jadi hak kita ni tak ada bahu.
Ada telinga saja je. Ni kata ini bukan pandangan muktamad mazhab Syafi'i. Kalau ada kitab Hidayatus Sibyang ni sama dengan kitab Hidayatus Salikin. Hidayatus kami kok membetuli telinga, tapi bukan sentuh. Hanya membetuli, bukan sentuh, tapi tinggi. Hadis dah pekoh mazhab Syafi'i pakai hadis membetuli bahu. Maka Imam Nawawi lah pula yang mentarjihkan. Apa makna membetuli bahu pandangan Imam Syafi'i? Dengan makna tapak tangan membetuli bahu, jari membetuli telinga. Ni saya baca dalam kitab Sabila Muhtadin. Saya ada ipung kitab-kitab ni lah. Dalam kitab Sabila Muhtadin. Dan sunat baginya tatkala takbiratul ihram mengangkat kedua tangannya beserta permulaan takbir. Ni kita bicara dahulu. Sehingga berbetulan dua bahunya. Berbetulan dua bahu. Angkat tangan ni berbetulan dua bahu, bukan pegang bahu, berbetulan dua bahu. Apa makna berbetulan dua bahu? Seperti berbetulan hujung jari kedua tangan dengan dua telinga di atas, dan dua ibu jari dengan dua ceping telinga bawah, dan dua tapak tangannya dengan dua bahu. Dan sunat membuka dua tangan dan menghulur ke segala jari, dan merenggangkan jari dengan pertengahan, padahal berhadap perut dua tapak tangan dan perut segala jarinya ke arah kiblah. Hak ni hak dan kitab Sabila. Berbetulan dengan dua bahu, dengan bahawa jari membetuli telinga, tapak membetuli bahu. Maknanya dia dok tinggi sangat, dok rendah sangat, pertengahan. Itu masih lagi mana condong ke hadapan. Condong ke hadapan jangan tinggal. Condong ke hadapan. Jadi kalau gini tinggi sangat, mana bahu? Ni rendah sangat, mana telinga? Dah ni sekarang hak Imam Nawawi ni. Inilah pandangan muktamad dalam mazhab Syafi'i, sama dengan pandangan mazhab Maliki. Adapun mazhab Hanafi sebab ada dua hadis, membetuli bahu, membetuli telinga. Dalam mazhab Hanafi, hak dalam fiqh sama adillah tu. Ni hak fiqh sama adillah tu. Tiada khilaf di antara mazhab pada sunat mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram bagi memulakan sembahyang. Sunat mengangkat dua tangan, membetuli atau setentang dua bahu. Dua bahu. Di sisi ulama bermazhab Maliki dan bermazhab Syafi'i, membetuli dua bahu. Dan diberi pilihan di sisi ulama bermazhab Hambali pada mengangkat keduanya pada hujung telinga atau membetuli dua bahu. Dan berkata ulama mazhab Hanafi, membetuli oleh lelaki dengan ibu jarinya akan dua telinganya, dan mengangkat oleh perempuan akan dua tangannya, membetuli dua bahu sahaja, kerana bahasa membetuli itu lebih tertutup bagi perempuan. Jadi sekarang mazhab Maliki, mazhab Syafi'i membetuli dua bahu. Mazhab Syafi'i, mazhab Maliki membetuli dua bahu. Adapun mazhab Hambali pilih antara dua. Mazhab Hambali sama ada membetuli dua telinga ataupun membetuli dua bahu. Jangan ambil tengah. Atau mazhab Hambali. Mazhab Hambali dengan Imam Nawawi ni macam canggah lah. Sekarang ada hadis membetuli dua telinga. Sahabat cerita ada hadis membetuli bahu, dua bahu, sahabat cerita. Pandangan mazhab Hambali pilih antara dua. Hak Imam Nawawinya ambil tengah lah. Membetuli telinga untuk jari, membetuli bahu untuk tapak tangan. Orang panggil apa ni? Tak tahu tengah tepi. Ambil mana satu nauk. Itu mazhab Hambali. Kalau ambil tengah gini, jadi dia panggil apa? Tak tahu tengah tepi. Ada hadis kata membetuli telinga, ambil lah, tinggi. Ada hadis kata membetuli bahu, rendah. Ambil tengah bagi dua, tak payahlah. Kenapa nak bagi dua gitu? Panggil apa ni? Tak kena dua-dua kan? Pilihlah. Membetuli telinga, okey. Membetuli bahu, okey.
kita ambil tengah lah, biar membetuli telinga separuh, membetuli bahu separuh. Tak ada. Ada ni. Itu mazhab Hambali. Tapi kebanyakan orang mazhab Hambali memilih membetuli bahu. Banyak memilih membetuli bahu. Itu mazhab Hambali. Ada pun mazhab Hanafi, hadis membetuli telinga untuk orang lelaki, hadis membetuli bahu untuk orang perempuan, sebab lebih tertutup bagi orang perempuan. Atau mazhab Hanafi. Ada fix sampai adilah tu. Ni dia punya pandangan-pandangan berkaitan dengan tiga rendah. Ni membetuli telinga ke, membetuli bahu ke, tengah antara telinga dengan bahu ke. Ni hak bicara pekoh, ukur akan pekoh. Hak pegang telinga, hak tu tak ada. Hak tu minta maaf. Saya ingat lagi masa ngaji dengan almarhum Babu Najmuddin Kerandang, ditunjuk molek, ditunjuk membetuli jari, membetuli telinga, tapak membetuli bahu. Tapi almarhum tugu saya nya Babu Najmuddin Kerandang, amalan dia nya hanya membetuli bahu. Tapi masa ajar, dia ajar mengikut pandangan Imam Nawawi. Dari segi amalan, tugu ni duduk Mekah lama, 40 tahun duduk Mekah. 40 tahun duduk Mekah. Jadi dia kebanyakan tugunya dia memang angkat tangan membetuli bahu saja. Dan anak murid dia memang ramai beramal seumpama tu. Tapi masa tugu mengajar hak dan kita, dia tunjuk molek. Jari membetuli telinga, tapak membetuli bahu. Tapi dari segi amalannya lebih kepada hak asal Imam Syafi'i. Sama dengan pandangan mazhab Hambali yang kebanyakan orang Hambali pilih. Hak asal mazhab Syafi'i hanya membetuli bahu. Hadis Ibn Umar radhiyallahu anhuma. Hadis Ibn Umar radhiyallahu anhuma. Ini hak Imam Syafi'i hak asal. Kana Nabi kana yarfa yadahi hazwa mankibahi idza iftata shalah. Ada Nabi SAW sentiasa mengangkat dua tangan membetuli dua bahu. Ini hak hadis yang dipakai oleh Imam Syafi'i. Jadi kebanyakan orang mazhab Malik dia hanya membetuli dua bahu. Dan memang tugu saya dia beramal dengan betul bahu, tapi masa mengajar ditunjuk hak Imam Nawawi. Tinggi sedikit. Adapun kita ada tu Sibyan ni, tak ada bahu, tak ada, hanya membetuli telinga saja. Sama dengan kita Idatus Salikin. Itu pandangan daif dalam mazhab Syafi'i. Tetapi membetuli telinga bukan pegang telinga, bukan gomor telinga, gesek telinga. Ni nak kata apa dah tahulah. Bukan. Membetuli. Kemudian fiqh Islami, dia datangkan pandangan Imam Nawawi. Lagi sesama dengan fiqh Islami adalah tu fiqh pak mazhab. Berkata Ibnu Qudamah, ini bermazhab Hambali, dan maksud membetuli ialah sampai dengan hujung anak jari akan dua telinga dan dua bahu. Itu makna membetuli sampai. Mana kalau kata membetuli telinga, kena sampai kepada hujung telinga. Kalau kata membetuli dua bahu, duduk membetuli dua bahu. Itu makna membetuli. Kata Ibnu Qudamah, makna membetuli ialah sampai dengan hujung anak jari akan dua telinga. Ni, dia angkat tinggi. Atau dua bahu, ni rendah. Bahawa dia datang kadang fiqh sampai adalah tu. Dan berkata Imam Nawawi, ni Imam Nawawi pandangan muktamad mazhab Syafi'i, maksudnya bahawa membetuli hujung anak jari akan telinga, akan atas dua telinganya, dan dua ibu jarinya akan dua cemiti belah bawah, dan dua tapak tangannya akan dua bahunya. Dan berpegang oleh ulama bermazhab Maliki akan kaifiyah ini. Sama dengan pandangan Imam Nawawi. Dan menambah oleh fuqaha, oleh ulama fiqh, sunat condong hujung jari ke arah kiblah kerana memuliakan kehadapan sedikit jari ni. Dia datangkanlah hak mazhab Hanafi dalil hadis Wa'id bin Hijr, Barra' bin Azib, membetuli dua telinga. Kemudian dia datangkan dalil hadis Anas pun sama.
Kemudian didatangkan hak dalil, hak mazhab Syafi'i pula membetuli dua bahu. Hadis riwayat daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Jadi hadis ada membetuli dua bahu, dua telinga. Jadi asalnya Imam Syafi'i kita memang hanya membetuli dua bahu, tidak ada telinga. Kemudian mazhab Hambali ada dua hadis kan. Nak angkat tinggi. Mana bahu tak ada ah. Nak rendah bahu saja. Mana tak ada ah. Beramal dengan salah satu dua hadis. Walaupun kebanyakan orang mazhab Hambali hanya mengangkat membetuli dua bahu saja. Mazhab Hanafi pula hadis membetuli dua telinga orang lelaki yang beramal. Hadis membetuli dua bahu orang perempuan yang beramal, sebab lebih tertutup kalau hanya angkat rendah bagi perempuan. Tapi pandangan Imam Nawawi yang dipilih juga oleh ulama fiqh bermazhab Maliki, membetuli dua bahu ni dengan bahawa jari membetuli telinga, tapak membetuli bahu. Jangan lupa tapak membetuli bahu, itu hak asal. Jadi hak Imam Nawawi ni dihimpun antara dua hadis. Ini dinyatakan dalam kitab Subulus Salam. Dinyatakan dalam kitab Subulus Salam, hak berkaitan mengangkat tangan ni, membetuli bahu dan juga membetuli dua telinga. Dan kitab Subulus Salam. Dan ni kitab Subulus Salam. Dan menghimpun antara dua hadis dengan bahawa dikendaki ialah membetuli tangannya akan bahu dan hujung jari akan dua telinga. Ada. Ini dia panggil apa? Himpunan dua hadis, himpunan yang elok, jam'un hasanun, atau rakyat Subulus Salam. Betul hak Imam Nawawi. Hak Imam Nawawi gitu. Dia banyak, kalau ada hadis yang berlawanan, Imam Nawawi dia jenis ambil himpun, boleh. Kalau boleh himpun. Tadi ada hadis membetuli telinga, ada hadis membetuli bahu. Sahabat cerita belakang ni. Maka Imam Nawawi pun hak sahabat cerita membetuli telinga tu dia tengok ke jari. Hak kata membetuli bahu tu dia tengok ke tapak tangan. Tu hak Imam Nawawi. Maka dia pun himpun. Himpun Imam Nawawi. Atau pandangan muktamad mazhab Syafi'i. Lelaki sama, perempuan sama. Membetuli telinga, jari, membetuli bahu, tapak tangan. Tapi hak sunat-sunat yang lain kena jagalah. Hak ni kadang-kadang kekok nampak orang kita kalau nak buat semula dah, mai duduk. Ni. Mai duduk. Tuah ke telinga juga. Jadi siku ni kerah dah. Nak jadi separuh tu jadi ayo dah ni nak hari sini ni. Dia rindu ni. ni cuping telinga nak pegang juga ni, nak gesek juga. Ayah nak beki. Tapi saya sebut minggu lepas saya tekan dah. Ingat baik. Ni betul-betul buka tapak tangan, puk jari buka, jari cerai yang sedikit, kena sunat condong ke hadapan. Mana kalau tinggi pun condong ke hadapan, kalau rendah pun condong ke hadapan, kalau tengah pun condong ke hadapan. Tak nak duduk gini. Jadi sekarang ni ada tiga lah. Sama ada telinga saja, sama ada bahu saja, sama ada jari membetuli telinga, tapak betul-betul ambil tengah. Tapi tangan sama saja. Kedua-dua menghadap kiblah, condong ke hadapan sedikit, jari cerai yang sedikit. Kalau tinggi sangat tak ada bahagian bahu, kalau rendah sangat tak ada bahagian telinga. Kalau ambil tengah, itu pandangan Imam Nawawi, pandangan muktamad dalam mazhab Syafi'i yang dituruti oleh ulama fiqh yang bermazhab Maliki. Ada ni. Ada pandangan Imam Syafi'i sendiri hanya membetuli dua bahu. Ni rendah saja. Tapi Imam Nawawi pula maksud membetuli dua bahu ni, jari membetuli telinga, tapak membetuli bahu. Tu nak mudah kok, balik tengok cermin lah. Tengok cermin. Nak tinggi mana? Tapi banyaknya dia nak naik ke belakang. Nak pergi ke belakang. Banyak ke belakang.
Allah ni kakak tengok nak tuah ke belakang, kiblat di sebelah belakang ni gini, nak ke mana? Hak tu cara angkat tangan yang saya pelajari daripada tugu saya almarhum Baba Najibuddin Kerandang. Ditunjuk molek. Tapi pada masa amal tugu dia rendah. Sebab apa? Lebih cenderung kepada hak Imam Syafi'i asal dan terikut dengan orang Arab. Orang Arab ni Mekah, dia banyak angkat tangan mengikut mazhab Hambali, pilih bahu. Bukan mazhab Hambali ni pilih antara membetuli telinga dan membetuli bahu, tapi dia banyak membetuli bahu. Dia tak pakai ambil tengah macam Imam Syafi'i, macam Imam Nawawi ni. Imam Nawawi ambil tengah. Tadilah dah tahu tengah tepi. Nak pakai hadis membetuli telinga, tinggi. Nak pakai hadis membetuli bahu, rendah. Ni ambil tengah ni. Hak mana ni? Tak hak manusia ni. Tu. Tu hak mazhab Hambali. Pilih. Sama ada membetuli telinga sahaja, bahu tak ada. Membetuli bahu saja, telinga tak ada. Cuma hak Imam Nawawi saja. Tapi ini apa dengan muktamad mazhab Syafi'i? Dihimpun antara dua hadis, membetuli telinga, membetuli bahu. Membetuli telinga hadis Wa'il bin Hijr, Malik bin Huwairith, Barra' bin Azib dan juga Anas bin Malik. Itu hadis sahih. Membetuli telinga, membetuli bahunya hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, hadis oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan yang diriwayatkan oleh Abu Humaid. Membetuli dua bahu. Sebab ni hadis fi'li belaka ni, bukan hadis qauli. Hadis fi'li ni sahabat tengok dicerita hak dia tengok Nabi buat. Kalau Nabi yang bersabda, angkatlah oleh kamu akan tangan kamu. Tu jelas. Atau hadis qauli. Sekarang Nabi tak kata angkat tangan tinggi mana. Sahabat yang menceritakan Nabi angkat tangan membetuli telinga, ada sahabat lain pula dah membetuli dua bahu. Itu timbul khilaf tu. Sebab bukan Nabi yang kata. Nabi kata dia tengah hadis qauli. Ni hadis fi'li. Jadi ada nampak tinggi membetuli telinga, ada nampak membetuli bahu. Jadi hak nafik Islami tamik molek. Yang pertamanya mazhab Maliki, mazhab Syafi'i membetuli dua bahu. Itu asal dia. Hak nafik sama dia lah tu. Hak Imam Nawawi, hak ulama fiqh bermazhab Maliki tu cerita kemudian pula. Hak Imam Maliki dengan Imam Syafi'inya membetuli dua bahu. Mazhab Hambali memilih antara membetuli telinga ataupun membetuli bahu. Pilih. Jangan ambil tengah. Pandangan mazhab Hanafinya membetuli bahu, membetuli telinga orang lelaki akak tinggi sebab orang lelaki ni dia buka. Orang perempuan membetuli bahu sebab dia lebih tertutup. Pandai ni. Jadi membetuli telinga, paras telinga sampai ada hujung telinga. Membetuli bahu, hujung jari sampai ke bahu. Membetuli bahu. Barulah pergi pada hak pandangan Imam Nawawi. Jari membetuli telinga, tapak membetuli bahu. Angkat tinggi sangat, hilang hak dalil fiqh mazhab Syafi'i. Hak hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma kana yafa'u yadayhi hazwa mankibaihi izaftataha shalah. Adalah Nabi SAW sentiasa mengangkat dua tangan, membetuli dua bahu apabila memulai sembahyang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita nak angkat, jangan lupalah hak adi bahu. Itu dalam mazhab Syafi'i kita. Cuma dalam kitab Hidayatus Sibyan dan kitab Hidayatus Salikin, dia tidak ada membetuli bahu. Dia hanya ada membetuli telinga. Ini pandangan dhaif dalam mazhab Syafi'i. Jadi kalau membetuli telinga, boleh. Betul tak ni? Boleh setara tu.
Gini boleh bahu. Kalau sama tengah, sama tengah tau. Jari membetul telinga, jari ni membetul telinga, cuping telinga atas, ibu jari cuping telinga bawah, tapak membetuli bahu. Mana tinggi sangat hanya jari membetul telinga, rendah sangat hanya membetuli bahu. Atau Imam Nawawi ambil tengah, jari membetul telinga, tapak membetuli bahu. Oh, tu naik ke langit tu. Jangan lagi nak pergi ke belakang gitu. Segung tengok balik ke belakang kan. Allah, pakai debing ke belakang kan. Tu kena praktik lah tu. Praktik depan cermin. Payah. Kalau daripada budak lagi, memang ada waktu aja. Gasek di telinga. Memang ada kau nak suruh. Ni, selagi tak siapa di telinga ni tak jadi. Ni disuruh sentuh. Ibu jari memang disuruh. Ada ni sesentuh ni. Cuping di nombor bawah ni. Dah. Ada tu. Contoh mari mana tak nama saya tidak ada contoh. Dah tanya dia mari mana. Ada bukan. Tak ada sebab sekarang sebut tadi kan, dia nak menghadap kiblat betul-betul, nak condong ke hadapan pula. Jadi dia buat benda salah tu, dia buang hak sunat-sunat yang lain. Dalam mazhab Syafi'inya hazwa mankibahi, membetuli bahu nak tak mana. Hak adik bin Umar radhiyallahu anhu nak tak mana hadis tu. Atau dia pemahaman kitab, bukan daripada bacaan. Akhir bacaan berbetulang ni kitab ni, padahal berbetulang segala hujung jari berbetulang bukan suruh gesek ke situ. Hazwa muqabil, membetuli, separas tertentang seiring. Bukan menyentuh tidak ada, tapi menyebabkan hilang perkara sunat yang lain. Itu berkaitan dengan tinggi, rendah, mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram, dan sunat menghantarkan kedua tangan kemudian selesai takbir di bawah dadanya, dan padahal cenderung sedikit kepada pihak kiblat. Letak di dada pula. Satu-satu kita Hidayatus Subyaan, cuma kita ni rekah je lah. Orang tadi pula hanya membetuli telinga, tidak ada membetuli bahu. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.